Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi haqqa hamdihi, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi khairi khalqihi wa ala alihi wa sahbihi wa atba'ihi. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba' ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Alhamdulillah. Apa kabar anda semua? Apa kabar tuan-tuan, puan-puan, abang-abang, kakak, adik-adik yang dikasih sekalian? Alhamdulillah. Terlebih dahulu marilah kita sama-sama memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan izinnya, dengan inayahnya, Dia mengizinkan kita lagi bertemu kali ini pada kuliah kali ini. Semoga dengan pertemuan ini kita akan dapat manfaatnya, dan semoga dengan Allah izinkan kita bertemu ini, kita kembali mensyukuri segala nikmat-nikmat ini dengan kita kembali berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang hamba. Sudah semestinya lah kewajipan seorang hamba mensyukuri segala nikmat-nikmat yang diberikan oleh empunya nikmat, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerananya juga dengan kehebatannya, keagungannya, dengan kesungguhannya berjuang mempertahankan, menyampaikan irsalah, menyampaikan Islam pada kita, sehingga ke hari ini kita dapat merasai nikmat iman dan Islam itu, ya, dengan kesungguhan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita berselawat ke atasnya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq wan nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi qadri wa miqdarihil azim. Alhamdulillah. Saudara-saudari yang dikasihi sekalian, tanpa melengahkan masa, kita sambung lagi kuliah-kuliah kita. Ya, kita masih juga membicarakan tentang solat. Kali ini kita beralih kepada tajuk ataupun kepada bab yang sunat-sunat. Kalau sebelum ini kita telah mengaji tentang sunat ab'ad, kali ini kita mengaji tentang sunat hayat. Tentang sunat hayat. Apa itu sunat hayat? Kalau sunat ab'ad yang kita belajar sebelum ini, sunat ab'ad itu ialah sunat yang bila kita tertinggal, maka dia boleh ditampung dengan melakukan sujud sahwi. Tetapi sunat hayat, ya, manakala sunat hayat ini disebut hayat ataupun hayah pun boleh. Dia sunat hayat ini bermaksud sunat yang apabila ditinggalkan, maka dia tidak dapat ditampung dengan melakukan sujud sahwi. Kita nak ganti dia dengan sujud sahwi tak boleh. Artinya kalau dia tertinggal, tak perlulah sujud sahwi. Ya, jadi sunat hayat ini sunat yang tidak perlu ditampung dengan sujud sahwi kalau tertinggal. Tapi kurang sempurnalah solat kita kalau tertinggalnya sunat hayat ini. Tak indahlah, tidak cantiklah solat itu. Ya, jadi sunat hayat ini amat banyak yang kita akan cuba sampaikan pada kali ini. Sebahagian saja mungkin, ataupun kalau dapat keseluruhan tengok bergantung kepada masa yang kita ada, insya-Allah, ya. Jadi sunat hayat itu ada banyak sekali. Yang pertamanya, di dalam sembahyang dikatakan sunat hayat itu ialah mengangkat kedua-dua tangan serentak dengan permulaan takbiratul ihram. Mengangkat kedua-dua tangan serentak dengan takbiratul ihram, iaitu ketika kita bertakbiratul ihram. Apa itu takbiratul ihram? Kita dah belajar sebelum ini, iaitu kalimah Allahu Akbar. Melafazkan Allahu Akbar itu dipanggil takbiratul ihram. Allahu Akbar. Jadi ketika kita hendak ketika kita bertakbir Allahu Akbar, sunat mengangkat kedua-dua tangan seperti ini. Ini dikatakan sunat hayat. Sunat hayat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika kita mengangkat takbir, maka sunat kita serentak mengangkat kedua-dua tangan itu dianggap sunat hayat. Allahu Akbar. Sunat hayat mengangkat
kedua-dua tangan serentak dengan kita memulakan takbiratul ihram, iaitu caranya dengan menghantarkan tapak tangan berbetulan dengan bahu, manakala hujung anak-anak jari berbetulan dengan cuping telinga sebelah atas dan hujung ibu jari berbetulan dengan cuping telinga yang di sebelah bawah. Setelah itu turunkan kedua-dua tangan itu ke bawah dada kita, itu tapak tangan kanan menggenggam pergelangan tapak tangan kiri. Meletakkan tangan di bawah dada hendaklah diselesaikan dengan serentak selesainya takbir. Ia adalah pandangan yang muktamad seperti yang disebutkan oleh para ulama. Begitu. Jadi itu dianggap sunat hayat. Sunat hayat itu ialah dengan kita mengangkat tangan ketika kita hendak takbir. Allahu Akbar. Ya. Kita punya jari telunjuk ini jari telunjuk hendaklah berbetulan dengan cuping telinga atas. Kemudian ibu jari kita berbetulan dengan cuping telinga bawah. Begitu Allahu Akbar. Maka mengangkat kedua-dua tangan ketika angkat takbir ini adalah hukumnya sunat hayat. Sunat di dalam solat. Memang indahkan solat itu. Itu yang pertama. Yang kedua membaca doa iftitah setelah selesai mengangkat takbiratul ihram. Membaca doa iftitah setelah kita mengangkat takbiratul ihram. Allahu Akbar. Selepas itu kita membaca doa iftitah. Jadi membaca doa iftitah setelah selesai takbiratul ihram itu adalah sunat hayat. Sekurang-kurang doa iftitah itu ialah Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Itu sekurang-kurang. Itu dikatakan doa iftitah. Tapi yang terjemah artinya Allahu Akbar kabira, Allah yang maha besar sebesar-besarnya. Wa subhanallahi bukratan wa asila walhamdulillahi katsira. Segala puji bagi Allah. Walhamdulillahi katsira. Segala puji bagi Allah sebanyak-banyaknya. Maha suci. Kemudian wa subhanallahi bukratan wa asila. Maha suci Allah pada pagi dan petang. Itu kalau kita sekurang-kurang pendek doa iftitah. Tapi yang sempurnanya adalah seperti berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Itu doa iftitah yang sempurna. Sekali lagi saya baca. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Artinya maksudnya Allah maha besar sebesar-besarnya. Pujian, segala puji bagi Allah sebanyak-banyaknya. Maha suci Allah pagi dan petang. Aku hadapkan wajahku kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dalam keadaan mengikut agama yang lurus dan sebagai seorang Islam. Dan aku bukannya di kalangan orang-orang yang musyrik. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah kerana Allah Tuhan semesta alam. Tiada sekutu baginya. Dengan itulah aku disuruh dan aku termasuk dalam kalangan orang-orang terawal menjadi Islam. Itulah maksud. Itu dikatakan doa iftitah. Maka doa iftitah ini adalah sunat hukumnya. Doa iftitah itu sunat hukumnya. Yang kedua. Jadi sunat hayat yang kedua adalah doa iftitah. Yang pertama mengangkat takbir. Yang ketiga, membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim pada setiap rakaat, iaitu sebelum kita baca Fatihah. Itu sunat
iftitah. Yang apa, sunat hay'ah, maafkan saya. Itu sunat hay'ah yang ketiga. Ya, membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang keempat, mengucapkan amin. Ini sunat hay'at juga, mengucapkan amin ya. Mengucapkan amin setelah selesai membaca Fatihah. Ucapan itu dinyaringkan jika solat itu solat yang dibaca nyaring, seperti subuh, maghrib dan isya. Dan diperlahankan jika solat itu solat yang dibaca perlahan, seperti dalam solat zuhur, asar ya. Zuhur, asar dan itu dua saja, zuhur dan asar. Itu solat yang dibaca sir Fatihahnya. Yang kan dibaca perlahan, tapi tetap ada selepas kita membaca Fatihah, waladdallin, amin, walaupun kita baca seorang-seorang. Kalau kita solat jemaah, imam baca waladdallin, sunat hayat kita membaca amin. Itu yang keempat. Yang kelima, sunat hayat yang kelima, disunatkan kepada makmum untuk mengucapkan amin kerana bacaan Fatihah oleh imamnya. Tadi saya ada sebut, maka ini dia yang kelima. Dan ucapan amin itu disunatkan dilakukan serentak dengan ucapan imam. Mana bila imam baca nyaring waladdallin, imam dah baca amin, imam tu baru kita pun ikut sama baca amin. Serentak. Itu yang kelima. Yang keenam, sunat hayat yang keenam disunatkan berhenti, yakni sakta. Sakta ni maksudnya bacaan sakta, iaitu berdiam sekejap, diam seketika antara selesai bacaan Fatihah dan ucapan amin. Selepas kita baca Fatihah dan baca amin, kita diam seketika ya. Dan antara selesai ucapan amin dengan bacaan surah, kita diam seketika. Dan antara selesai bacaan surah dengan rokok. Seulang lagi sekali, disunatkan berhenti, yakni sakta, iaitu berdiam seketika antara selesai bacaan Fatihah dan ucapan amin. Daripada Fatihah, sebelum kita amin tu waladdallin, diam seketika, amin, baru masuk amin. Kemudian di antara selesai ucapan amin dengan kita nak baca surah yang lain, kita dah baca amin, diam seketika, baru kita baca surah lain. Bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar, contoh ya. Selepas kita baca amin tu berhenti seketika, maka itu hukumnya sunat hayat ya, sunat hayat. Dan sunat hayat juga berhenti sakta itu juga di antara selesai bacaan surah dengan kita nak rokok. Selepas kita habis baca surah tu, kita berhenti seketika, baru kita lepas tu kita rokok. Allahu Akbar. Itu yang keenam. Yang ketujuh, sunat hayat yang ketujuh disunatkan kepada imam dan orang yang solat sendirian membaca surah pada 2 rakaat yang pertama. Ini sunat hayat. Disunatkan imam ya, kalau kita salat sendiri pun membaca surah pada 2 rakaat yang pertama. Maksudnya selepas surah Al-Fatihah rakaat pertama, kita disunatkan baca surah, apa-apa surah lah, surah lazim ke, ayat-ayat pendek ke ya, disunatkan membaca surah selepas Fatihah rakaat pertama dan selepas Fatihah rakaat kedua ya. Sunat membaca surah yang panjang pada solat subuh. Sunat ayat, kalau solat subuh sunatkan kita baca surah-surah yang panjang. Kalau kita hafal surah panjang baguslah, lebih-lebih lagi imam kan. Kemudian dan pada solat zuhur disunatkan kita membaca surah yang panjang pada solat subuh, dan pada solat zuhur surah yang agak pendek sedikit daripadanya. Kalau solat zuhur solat pendek pun tak apa, surah-surah pendek. Manakala pada solat asar disunatkan baca surah atau ayat yang sederhana. Kalau solat asar boleh baca yang sederhana, ayat-ayatnya ataupun surah-surahnya. Manakala pada solat maghrib disunatkan baca surah yang pendek. Solat maghrib surah-surah pendek cukuplah. Kemudian pada solat subuh hari Jumaat, kalau hari Jumaat solat subuh kita disunatkan baca surah As-Sajadah ataupun surah Al-Ihsan. Itu biasanya dibaca surah As-Sajadah, maka itu bila solat subuh. Jadi ini semua dianggap sunat hayat, sunat hayat yang ketujuh ya. Sunat hayat yang ke-8, disunatkan mengucapkan takbir intiqalat. Takbir intiqalat iaitu takbir untuk berpindah dari satu rukun ke satu rukun yang lain. Allahu Akbar, Sami'allahu liman hamida, Allahu Akbar. Jadi takbir intiqalat itu, daripada kita nak rukuk, nak sujud, kita ada baca takbir intiqalat. Disunatkan mengucapkan takbir intiqalat, iaitu takbir perpindahan antara rukun ke rukun yang lain. Ada 5 takbir intiqalat, iaitu ketika kita takbir rukuk ya, ketika kita turun untuk sujud, ketika kita takbir bangun daripada sujud ya, ketika
kita bangun daripada sujud yang pertama, kemudian takbir untuk sujud yang kedua, dan takbir bangun daripada sujud kepada berdiri. Ada 5 tempat ya. 5 tempat itu iaitu sekali lagi takbir ketika hendak rukuk, Allahu Akbar hendak rukuk. Kalau kita nak i'tidal, kita baca samiallahu liman hamidah, itu lain ya. Nanti disebut juga di sini ya. Jadi pertama sekali 5 takbir intiqalat. Takbir ketika hendak rukuk, takbir ketika turun untuk sujud, Allahu Akbar sujud, kemudian takbir bangun dari sujud, Allahu Akbar, kemudian takbir lagi sekali untuk sujud kali yang kedua, Allahu Akbar, kemudian takbir lagi untuk takbir intiqalat untuk kita bangun daripada sujud, Allahu Akbar. Kita nak berdiri itu. Jadi ini semua sunat hayat yang ke-8, iaitu dipanggil takbir intiqalat. Takbir antara perpindahan rukun dipanggil takbir intiqalat. Faham ya? Yang ke-9, disunatkan mengangkat kedua-dua tangan. Sama caranya dengan mengangkat tangan ketika takbiratul ihram, ketika hendak rukuk dan ketika bangun daripada rukuk kepada i'tidal. Kedua-dua tangan itu mula serentak diangkat dengan mengangkat kepala untuk bangun. Maksudnya kita tadi nak bangun, kalau kita daripada rukuk tu kan, kena sunat kita angkat tangan. Rukuk kan, bila kita rukuk sami Allahu liman hamidah, kemudian kita nak kemudian kita apa lagi, nak pergi i'tidal. Lepas tu kita nak kedua-dua tangan tu mula kita angkat serentak juga ketika kita kepala kita untuk bangun, sami Allahu liman hamidah ya. Jadi disunatkan mengangkat kedua-dua tangan sama cara macam mengangkat ketika takbiratul ihram, ketika hendak rukuk dan ketika bangun daripada rukuk kepada i'tidal. Ketika nak rukuk Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, itu sunat intiqalat ya, apa sunat hayat, maafkan saya, sunat hayat yang ke-9 ya. Yang ke-10, sunat hayat yang ke-10, disunatkan mengangkat kedua-dua tangan semasa takbir untuk bangun daripada tasyahud awal kepada qiyam berdiri. Maksudnya rakaat yang kedua. Rakaat kedua itu kalau kita sembahyang 4 rakaat atau sembahyang 3 rakaat, ketika kita tahiyat awal ataupun tasyahud awal, disunatkan mengangkat kedua-dua tangan semasa takbir untuk bangun daripada tahiyat awal kepada qiyam, kepada berdiri. Kan kita daripada tahiyat awal nak naik kepada rakaat ketiga, hendak sunat kita mengangkat tangan takbir intiqalat tu, Allahu Akbar. Macam tu. Jadi itu sunat hayat yang ke-10. Yang ke-11, disunatkan mengucapkan subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi ya. Disunatkan mengucapkan subhana rabbiyal azim wa bihamdi, artinya maha suci Tuhanku yang maha agung dan segala puji untuknya, sebanyak 3 kali semasa dalam rukuk. Ketika rukuk itu bacaan dia, bacaan tu sunat ya. Jangan kita kelang kabut kalau tertinggal kita nak sujud sahwi, tak perlu. Kalau kita dah rukuk, kita tak baca bacaan tu terlupa, tidak perlu kita sujud sahwi kalau tertinggal, sebab dia sunat hayat sahaja. Tetapi tidak indah lah sembahyang kita ya, tidak sempurna, tidak cantik lah. Itu yang ke-11 ya, sunat hayat yang ke-11. Banyak lagi ni. Yang ke-12, disunatkan mengucapkan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Disunatkan mengucapkan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, artinya maha suci Tuhanku yang maha tinggi dan segala puji untuknya, sebanyak 3 kali semasa kita sujud. Ketika sujud, ketika dalam keadaan sujud, itulah bacaannya subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Itu sunat hayat, membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi itu sunat hayat. Yang ke-13, bagi orang yang solat bersendirian, disunatkan dia menambahkan bacaan berikut semasa rukuknya. Kalau dia hafal doa ini lagi bagus ketika rukuk Rukuk ini dianggap rukun yang panjang jugalah, jadi boleh baca doa ini. Ini tambahan saja. Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu wa khashi'a laka sam'i wa khashi'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa azmi wa mastaqallat bihi qadami. Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khashi'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa azmi wa mastaqallat bihi qadami. Itu lebih kurang maksudnya, ya Allah, kepadamu aku rukuk, denganmu aku beriman,
untukmu aku menyerah diri. Telah tunduk patuh kepadaku pendengaranku, penglihatanku, otakku dan tulangku, dan apa jua anggota yang ditanggung oleh kakiku. Kalau kita rajin, kita hafal lah ini. Jarang-jarang orang buat, saya pun belum hafal ni. Sebab kita biasa baca yang pendek. Tapi ini hukumnya sunat hayat, membaca doa ini, ya. Yang ke-13. Yang ke-14, begitu juga disunatkan baginya menambahkan bacaan kemudian daripada membaca tasbih dalam sujudnya dengan bacaan berikut. Dalam sujud pun ada. Kalau kita seorang-seorang, kita boleh baca, bacaannya ialah Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu. Sajada wajhiya lilladhi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu. Tabarakallahu ahsanu khaliqin. Dalam sujud disunatkan baca kalau kita nak baca, ya. Terjemahannya, ya Allah, kepadamu aku sujud, denganmu aku beriman, untukmu aku menyerah diri. Telah sujud wajahku kepada Tuhan yang menciptanya, membentuk rupanya, memasang pendengarannya dan penglihatannya. Maha berkat Allah sebaik-baik pencipta. Itu sunat hayat yang ke-14. Yang ke-15, disunatkan kita mengucapkan Sami'allahu liman hamidah, Sami'allahu liman hamidah, yang bermaksud Allah mendengar sesiapa yang memujinya. Serentak dengan permulaan mengangkat kepalanya daripada rukuk. Setelah berdiri disunatkan pula mengucapkan Rabbana lakal hamd. Rabbana lakal hamd. Itu, ya. Artinya wahai Tuhan apa? Wahai Tuhan kami, segala puji untukmu. Wahai Tuhan kami, Rabbana lakal hamd, segala puji untukmu. Kalau kita sambung boleh juga mil as-samawati wa mil ardi wa mil ama syi'ta min syai'in ba'du. Itu artinya wahai Tuhan kami, segala puji untukmu, sepenuh langit dan bumi, juga sepenuh apa jua yang engkau kehendaki, seterusnya. Itu sambungan. Jadi ini membaca ini sunat hayat. Manakala orang yang solat bersendirian, yang tidak berjamaah, disunatkan menambahkan bacaan tadi itu kalau kita nak baca, ya. Ahlus sana'i wal majdi ahaqqu ma qala al abdu wa kulluna laka abdu la mani'u lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ata wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Itu lebih kurang bacaan tu. Terjemahannya, Tuhan yang selayaknya mendapat pujian dan pemuliaan, itulah sebenar-benar yang patut diucapkan oleh setiap hamba, dan setiap kami adalah hamba-Mu. Tiada yang dapat menghalang apa yang Engkau kurniakan, dan tiada yang dapat memberikan apa yang Engkau halang, dan tiada apa-apa yang dapat menghalang habuan seseorang daripada-Mu. Itu sunat hayat yang ke-15, iaitu sunat menambahkan bacaan ketika kita dalam sujud, ya. Tapi kalau tak ada, kita cukuplah membaca bacaan dalam sujud itu subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Sunat hayat. Sunat hayat yang ke-16, disunatkan membaca antara dua sujud, ya. Disunatkan baca duduk antara dua sujud doa berikut, ya. Duduk antara dua sujud. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Terjemahannya, wahai Tuhanku, ampunkanlah daku, rahmatilah daku, ampunkanlah kekuranganku, kurniakanlah rezeki kepadaku, berilah petunjuk kepadaku, sihatkanlah daku dan ampunilah daku. Ini sunat hayat yang ke-16, duduk di antara dua sujud itu membaca doa ini. Kemudian sunat yang ke-17, disunatkan membaca doa berikut selesai membaca tasyahud dan selawat pada tahiyat akhir ataupun tasyahud akhir. Waktu kita habis baca tahiyat akhir, ya, disunatkan kita membaca doa ini setelah saya membaca tahiyat dan selawat pada tahiyat akhir. Disambah kalau kita nak tambah, sunat saja, ya. Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min fitnatil mahya'i wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Itu ayat dia. Sekali lagi, Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta.
Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min fitnatil mahya'i wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinik. Artinya, ya Allah, ampunkanlah dosaku yang terdahulu dan yang terkemudian, yang aku sembunyikan dan yang aku nyatakan, yang aku lakukannya dengan melampau, serta dosa yang engkau lebih mengetahuinya daripada aku. Engkaulah yang mendahulukan dan engkaulah yang mengkemudiankan. Tiada Tuhan selain engkau, ya Allah. Sungguhnya aku berlindung denganmu daripada azab kubur, daripada fitnah ujian semasa hidup dan setelah mati, dan daripada fitnah Dajjal. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan segala hati, tetapkanlah hatiku berpegang dengan agamamu. Sunat kita membaca ini sunat hayat. Kalau kita hafal doa ini di dalam sujud, ya. Sujud kita boleh baca sebab sujud ini rukun panjang. Boleh kita sebaik-baiknya sujud tu boleh lebih baik dilamakan. Kemudian yang ke-18, disunatkan duduk secara tawarruk ketika hendak membaca tahiyat akhir. Mana tahiyat akhir ni duduk tawarruk lah. Tawarruk apa? Tawarruk kanan dipanggil, ya. Tawarruk sebelah kanan. Duduk tawarruk ialah duduk yang cara punggung kita mencecah tempat duduk, manakala kaki kiri dikeluarkan di bawah betis kanan. Manakala duduk pada tahiyat, kalau tawarruk kiri. Kalau duduk pada tahiyat awal atau tasyahud awal, itu dipanggil duduk istirahah. Disunatkan duduk istirahah secara iftirash. Duduk iftirash dipanggil, iaitu duduk di atas tapak kaki kiri dan kaki kanannya dipacakkan. Begitu. Jadi ini yang ke-18, sunat duduk tawarruk kanan. Duduk tawarruk ketika membaca tahiyat akhir, ya. Sunat hayat. Sunat hayat yang ke-20, disunatkan menggenggam anak jari tangan kanan semasa meletakkannya di atas lutut kanan, manakala jari tangan kiri diletakkan di atas paha kiri berbetulan dengan kepala lututnya. Ya. Yang ke-20, yang ke-19, disunatkan menggenggam anak jari tangan kanan semasa meletakkannya di atas lutut. Mana tangan kanan jari-jari digenggam, letak di atas lutut kanan, manakala jari tangan kiri letakkan di atas paha kiri berbetulan dengan kepala lutut. Disunatkan, seulang lagi, disunatkan menggenggam anak jari tangan kanan semasa meletakkannya di atas lutut kanan, manakala jari tangan kiri diletakkan di atas paha kiri berbetulan dengan kepala lutut. Jari tangan kiri tak payah genggam, tangan kanan sahaja, ya. Cara ini dilakukan pada kita membaca tahiyat awal dan tahiyat akhir. Kita genggam kerana nanti manakala cara untuk menggenggam jari tangan kanan itu ialah dengan digenggamkan 3 jari kita sahaja, iaitu selain jari telunjuk dan ibu jari. Jari telunjuk dan ibu jari tidak digenggam. Yang digenggam ialah jari tengah, jari manis dan jari kelingking. Demikian jari telunjuk tidak digenggam, dan demikian juga ibu jari yang dibiarkan lepas di sisi jari telunjuk. Ketika mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, illallah itu sunat kita menggerakkan jari telunjuk, mengangkat jari telunjuk, dan makruh menggerak-gerakkannya, hanya mengangkat jari telunjuk. Illallah. Ketika baca illallah, asyhadu alla ilaha illallah, bagi kita mazhab Syafi'i hendaklah mengangkat jari telunjuk itu ke hadapan, tapi bukan menggoyang-goyang atau menggerak-gerakkannya, ya. Faham ke faham ni? Itu yang ke-19. Yang ke-20, disunatkan menghalangkan pandangan berterusan ke arah tempat sujud. Mana ketika kita sembahyang, sama ada kita ketika sedang berdiri, sedang duduk, ya, kita hendaklah memandang mata kita, kepala kita tunduk melihat ke tempat sujud. Itu sunat dipanggil sunat hayat, ya. Dan sunat kita mengekalkan rasa khusyuk dan tadabbur. Khusyuk bermaksud penumpuan hati kepada solat dan tetap anggota badan, manakala tadabbur bermaksud menghayati ayat Quran dan zikir yang dibaca. Jadi dengan kata lain, orang yang khusyuk solat ini hatinya hadir ketika dia solat, hatinya hadir mengingati Allah ketika sedang dalam solat. Itu sunat hayat. Yang ke-21, disunatkan masuk ke dalam solat dengan cergas dan tidak memikirkan sebarang urusan selain solat, sama ada urusan dunia maupun akhirat. Nampak tu. Ketika sembahyang, kita kosongkan fikiran daripada urusan selain kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya yang kita fikir ketika itu, kita nak menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, dan kerana Allah perintahkan inna salata li zikri, sungguhnya sembahyang itu untuk mengingatiku. Dirikanlah sembahyang, aqimus salata li zikri, kata Allah. Dirikanlah sembahyang untuk mengingatiku. Kalau kita sembahyang tidak ingat Allah, mana kita lalai. Maka yang dikehendaki sembahyang yang diterima ialah sembahyang yang dalam sembahyang itu dia ingat Allah, ya. Aqimus salata li zikri. Jadi sunat kita membuang segala, mengusungkan fikiran, otak kita cergas, ya. Sunat masuk ke dalam solat dengan cergas dan tidak memikirkan sebarang urusan dunia.
maupun urusan akhirat, selain semata-mata kerana Allah, kerana nak mengingati Allah. Itu yang ke-21. Yang ke-22 dan yang akhirlah, saya ingat sebut banyak, kita cukup yang kita sebut ini, yang akhir disunatkan menghadirkan hatinya dengan merasai kebesaran Allah Subhanahu taala, Tuhan yang disembahnya. Disunat menghadirkan hati. Hadir tadi kita dah sebut dah. Semasa rukuk dan sujud hendaklah dirasakan kekhusyukan dan tawaduk, rendah dan hina diri. Semasa mengucapkan takbir Allahu Akbar dan semasa mengucapkan tasbih Subhanallah Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal Azim, hendaklah dirasakan betapa agungnya Allah Subhanahu wa taala, betapa maha tingginya Allah Subhanahu wa taala. Jauhkan berfikir tentang hal-hal selain apa yang sedang dibacakan. Jauhkan berfikir tentang dunia, jauhkan berfikir tentang hawa nafsu, jauhkan berfikir tentang makanan dan sebagainya. Tumpukan hendaklah difokuskan kepada solat demi menunaikan hak solat sebagaimana diperintahkan oleh Allah SWT. Ini kerana sembahyang atau solat yang diterima itu diukur pada kekhusyukan hatinya. Orang yang kekhusyukan ataupun tumpuan hati orang yang solat semasa dia solat, hatinya tidak khusyuk dan tunduk kepada Allah, maka solatnya tidak memberi manfaat dan faedah, malah ia terlebih hampir kepada mudarat dan balasan siksa. Imam Syekh Hasan Al-Basri berkata, setiap solat yang tidak hadir hati, yang ini tidak khusyuk, lebih hampir mendapat balasan siksa daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu ya. Manakala dalam sebuah hadis disebutkan Rasulullah SAW bersabda, seseorang hamba tidak memperolehi bahagian solatnya melainkan apa yang dihitungkannya. Maksudnya apa yang diingat di dalam hatinya. Begitu. Jadi itulah sebahagian daripada sunat-sunat hayat. Moga-moga kita dapat memahaminya, kita tahu, dan banyak lagi sunat-sunahan melainkan selain pada itu, dan kita hendaklah sembahyang mengikut yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallu kama raaitumuni usolli." Sembahyanglah kamu seperti mana kamu melihat aku sembahyang. Rasulullah kata seperti mana. Jadi kita akhir zaman tak lihat Rasulullah, tapi kita mendengar hadisnya. Guru-guru syekh mengajar kita melalui Al-Quran dan kitab-kitab dan hadis-hadis yang disampaikan kepada kita, maka itulah cara yang kita ikut, melalui 4 mazhab, dan kita bermazhab Asy-Syafi'iyah, maka sembahyang kita cara mazhab Asy-Syafi'iyah di Malaysia. Jadi itu saja kuliah kita kali ini, moga memberi manfaat. Kalau kita kurang faham, bolehlah ulang-ulang rakaman ini, semoga mendapat kefahaman, dan bila faham kita akan terkeluar daripada kejahilan dan menjadi orang yang beribadah dengan ilmunya. Janganlah kita beribadah menjadi orang yang jahil tapi nak beribadah, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-jahilu aduwallah walau kana abidan. Orang yang jahil itu musuh Allah walaupun dia ahli ibadah, kerana nanti dia akan beribadah mengikut apa yang dia faham tapi bukan mengikut apa yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu saja. Sekian, kita akhiri kuliah kita kali ini dengan baca tasbih kifarah dan surah wal asri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr innal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ilahi anta maqsudi wa ridwan kamatlubi. Sekian, ampun maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.